Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah murid-murid, hari ini kita akan sambung pelajaran Akidah tahun 1. Okey, baik, boleh buka buku Akidah tahun 1, muka surat 35. Ya, 35 34. Okey, 34. Tajuk dia. Okey, hari ni kita akan masuk satu tajuk yang mana okey, dah ya, buka buku Islam dan Sains Alam. Islam dan Sains Alam. Okey. Apa dia yang kita akan belajar dalam tajuk ni ialah tajuk yang mana mengaitkan penciptaan alam dengan kewujudan Allah. Itu yang kita akan belajar. Kita kaitkan penciptaan alam ini dengan wujudnya Allah, adanya Allah tu. Kita tengok yang pengertian alam. Dari segi bahasa, alam bermaksud petunjuk, bukti atau tanda. Itu maksud alam. Alam maksud dia petunjuk atau bukti ataupun tanda. Okey, itu maksud dari segi bahasa. Okey. Dari segi istilah pula bermaksud makhluk yang diciptakan oleh Allah yang ada di langit dan di bumi. Itu maksud dari segi istilah. Okey, maksud sebenar alam ni ialah makhluk yang diciptakan oleh Allah yang ada di langit dan di bumi. Okey, tengok seterusnya. Alam ini bersifat sementara, fana. Alam ni sifat dia sementara, dia tak kekal selama-lamanya. Okey, maksud yang seterusnya, alam merangkumi manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, gunung ganang, bintang dan matahari serta segala planet di langit. Itulah maksud alam. Alam ni semua yang ada ni, yang tak kekal ni dipanggil alam. Manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, gunung ganang, bintang, matahari. Planet-planet, kalau kamu ada belajar lah, kalau ingat, kalau tahu. Tu semua dipanggil alam. Okey, baik, tengok yang muka surat seterusnya. Ini contoh-contoh alam. Apa dia contoh-contoh dia? Contoh-contoh dia bulan, bintang, matahari, haiwan. Haiwan ni burung ke, kuda ke, rimau ke, kucing ke, semut. Tu haiwan lah. Okey, gunung ganang, tumbuh-tumbuhan, manusia. Ni dipanggil alam. Okey, baik, seterusnya muka surat 36. Tadi kita dah tahu apa maksud alam. Alam ni semua benda yang hidup ataupun benda yang bersifat sementara, perkara yang bersifat sementara ataupun makhluk. Manusia ke, tumbuh-tumbuhan. Okey. Ini kita lihat pula memerhatikan alam semesta dan mengaitkan dengan kewujudan Allah. Okay, kita lihat alam semesta, kemudian kita kaitkan dengan kewujudan Allah. Apa kena-mengena alam ni dengan adanya Allah? Okey. Pertama kita kena tahu alam terbahagi kepada dua. Alam terbahagi kepada dua. Okey, lihat yang pertama. Yang pertama, alam dunia yang boleh dilihat. Yang boleh dilihat dengan mata kasar, sama ada di muka bumi juga di langit, seperti gunung ganang, bintang dan matahari. Ni yang alam nyata, alam musyahadah, alam nyata. Ni contoh yang pertama adalah alam nyata, alam yang kita boleh nampak lah. Yang kedua, alam ghaib. Ghaib ni maksud dia tak ada ataupun hilang, ataupun tak nampak. Itu maksud ghaib. Okey, alam yang tidak
boleh ditanggapi. Maksudnya tak nampak ataupun tak dapat tangkap oleh akal dan panca indera manusia, tetapi dapat difahami dan diyakini dengan keimanan yang sebenar kepada Allah, seperti syurga dan neraka, malaikat dan jin. Ini contoh alam ghaib, alam yang kita tak dapat nak lihat. Tapi percaya tak? Percaya. Okey, jadi alam terbahagi kepada dua. Yang pertama boleh lihat, yang kedua tak boleh lihat. Boleh lihat gunung ganang, haiwan, tu yang kita nampak. Yang tak nampak jin, malaikat yang catat amalan kita, malaikat kat kiri kita dan kanan kita. Syurga dan neraka, siapa buat baik masuk syurga, siapa buat jahat masuk neraka. Okey, baik, kita tengok sikit lagi dalil. Dalil ni ialah bukti yang menyatakan kebenaran lah, ataupun bukti apa yang Allah dah adakan. Bukti, dalil ni maksud dia bukti. Okey, dalil nakli ialah dalil Al-Quran, bukti daripada Al-Quran. Okey, firman Allah Subhanahu wa taala, Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Maksudnya Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala keindahan, dan apabila ia berkehendak untuk menjadikan sesuatu, maka ia hanya berfirman kepadanya, jadilah engkau, lalu menjadilah ia. Ini adalah bukti dari Al-Quran yang Allah boleh buat apa sahaja. Macam mana Allah nak buat? Allah kata jadi. Itu betapa berkuasanya Allah. Okey, yang terakhir, kita tengok sikit lagi. Yang terakhir, ciri-ciri kejadian alam. Ciri-ciri kejadian alam. Apa ciri-ciri dia? Allah Subhanahu wa taala menjadikan siang untuk manusia bekerja dan malam untuk berehat. Allah jadikan dunia ni siang dan malam. Siang Allah jadikan untuk manusia bekerja, malam untuk berehat, tidur ke, rehat. Kemudian kejadian manusia daripada tanah, malaikat daripada cahaya, dan jin daripada api. Manusia kita ni dijadikan daripada tanah, kulit kita ni daripada tanah. Malaikat daripada cahaya, cantik malaikat ni, dan jin daripada api. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk berpasangan seperti lelaki dan perempuan untuk saling mengenali dan saling membantu. Ini Allah ciptakan manusia ni berpasangan. Okey, last sekali, akhir sekali tajuk, hikmah penciptaan alam kepada manusia. Hikmah ni maksudnya apa kebaikan dia, adanya alam ni untuk manusia. Okey, yang pertama, sebagai tanda bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa dan Maha mengetahui segalanya. Tanda Allah ni kuat, power, berkuasa dan tahu semua benda, semua perkara. Okey, yang kedua, manusia boleh mengambil manfaat daripadanya, seperti air hujan. Okay, adanya alam ni untuk memberi kebaikan kepada manusia. Manusia boleh ambil manfaat seperti air hujan. Boleh buat minum, boleh buat masak air, mandi dan sebagainya lah. Kemudian memberikan kebebasan kepada manusia melakukan apa sahaja berdasarkan syariat Allah. Okey, penciptaan alam ni memberikan kebebasan kepada manusia nak buat apa sahaja, tapi ikut hukum hakam, ikut undang-undang yang Allah dah tetapkan. Okey, itu sahaja pelajaran untuk hari ini. 9 minit dah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.